tuan-tuan masing-masing dah biasa dengan handset, kan? Biasa dengan isu semasa, biasa dengan berita semasa. Yang tak biasa ni dengan berita Nabi, kan? Dengan berita Nabi ni jarang ataupun kurang. Sebab apa? Dah ditinggalkan oleh Nabi 1444 tahun dulu. Lama dah Nabi ditinggalkan kita. Dan bila tinggalkan kita, kita ni pula jarang baca sejarah Nabi. Yang baca selalu sejarah, tengok TV selalu, radio selalu, surat khabar hari-hari, kan? Tak gitu tuan-tuan? Tu macam Pak Sarif, tak gitu? Surat khabar hari-hari. Dan memang gitu. Kalau dah handset dekat tangan tu macam-macam dia tengok. Quran bukan hari-hari, lagi sejarah Nabi. Kalau maulid tak ada, memang tak adalah nak ikat Nabi, kan? Dan kita kena ingat elok-elok. Nabi memberi peringatan tuan-tuan. Benda utama yang akan berlaku, yang akan rosak ialah masalah pegangan, masalah akidah, masalah iman, masalah keyakinan. Ini akan dirosakkan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang inti dengan Islam. Tak kira dia berada di barat, di timur, dekat negara Amerika, dekat Malaysia, dekat Parit Jambi, tak kira tuan-tuan, kan? Dia ada di mana-mana. Musuh Islam ni dia ada di mana-mana. Kalau setan tuan-tuan pun boleh ada kat mana-mana, kan? Setan ni bukan kat Mekah, dekat Madinah je tuan-tuan ada. Dekat Parit Jambi lagi banyak setan tuan-tuan. Dan setan ini dah ada perjanjian dengan Allah. Ibu-ibu kat belakang jangan tak dengar betul-betul. Nanti setan main-main kat belakang tu dengan ibu-ibu. Tu kena ingat tu. Sebab apa? Dah setan memang telah buat janji dengan Allah. Dia dah ada sign MOU dengan Allah. Dia dah ada sign guarantor. Dan Allah bagi pula, luluskan permintaan dia. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata setan, ya Allah, anzirni, tangguhkan aku punya siksaan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat besok. Allah jawab, innaka minal mundzirin. Allah kata, innaka minal mundzirin. Engkau adalah orang yang diberi tangguh. Maknanya ada sign MOU dengan Allah. Setan nak buat jahat tuan-tuan, ada kelulusan daripada Allah. Tuan-tuan kalau nak buat jahat, tak ada kelulusan. Tapi setan ada kelulusan itu. Itu tuan-tuan, setan ada kelulusan itu. Allah bagi. Dan dia declare, maknanya dia berterus terang apa dia nak buat. Dia punya jahat tu, dia cakap terus terang. Kita ni tuan-tuan biasa buat jahat, nyorok-nyorok, kan? Diam-diam aja, nyorok-nyorok. Pantang kalau orang kata bertembung dengan Pak Kiai tu, memang cabut lari, kan? Memang. Tapi setan buat kerja, dia tak ada nyorok-nyorok. Dia declare, dia terang dulu, dia cakap dulu apa aku nak buat. Setan kata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, oleh kerana kau jadikan aku ni sesat, kau dah takdirkan aku ni jahat sesat, maka aku bersumpah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum, aku akan perhiasi hamba-hambamu, aku akan goda, aku akan pujuk rayu dia dengan berbagai-bagai cara. Dengan berbagai-bagai cara. Maknanya apa tuan-tuan? Allah bagi kelulusan kepada setan buat jahat. Bukan sekadar bagi, Allah cabar lagi. Bukan sekadar okey je tuan-tuan, dia cabar lagi. Allah cabar kat setan ni. Apa kata? Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik wa syarikhum fil amwal wal anwar wa'idhum wa ma ya'mi syaitanu illa ghurura. Allah kata pada setan, dia dah memang buat jahat, dia terang-terang, dia declare. Allah kata, hei setan, kalau kau betul berani dan kau ni memang betul kuat, aku cabar. Wastafziz itu mana apa? Kau pergilah bodoh, pergilah cari hamba-hambaku, manis sata'ta, yang kau mampu. Kalau kau terror, kau buat bisautika, mula-mula dengan suaramu. Setan gunakan suara tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan suara setan ni. Suara setan ni tuan-tuan, walaupun dia tak nampak, kalau tuan-tuan kena tergolek anjing. Faham ibu-ibu? Suara setan ni, kalau dia datang tuan-tuan, tuan-tuan macam jatuh, macam nangka busuk. Dia tahu tuan-tuan ni semua ahli zikir. Orang yang kuat sebut La ilaha illallah.
Dia memang tak berani dekat ahli zikir. Memang dia tak berani dekat tuan-tuan setan ni. Tetapi dia jumpa dengan orang rumah tuan-tuan. Dia bisik kat telinga. Tu laki kau nak pergi mana tu? Kan? Nak pergi hall, cuba bujuk. Jangan pergi hall, pergi mall. Kan? Bini kita pujuk sikit aja. Pujuk, bang, hari ni cuti boleh tak pergi hall? Gimana? Pergi mall. Kan? Agak-agak tuan-tuan nak ikut tak? Ha? Macam ni. Sekali-sekali, bini kata sekali-sekali lah bang, hari-hari asyik full. Kan? Sekali-sekali takkan tak boleh cuti. Kita pun cuti, tuan-tuan. Power tak power setan tu. Tu tuan-tuan, cuti kita. Pagi-pagi bang subuh, belum pada bang subuh tuan-tuan, hujan lebat bukan main. Kan? Pak Sarip punya bang sedap aja lagu Dia Harta. Kan sekali dengar tuan-tuan isteri kita, dia kata, bang, hari ni lebat abang. Kalau abang pergi saya sorang-sorang, nanti kalau sering tercabut ni siapa nak settle? Tak pergi tuan-tuan kita. Bangun pun belum tentu tuan-tuan, terbaring tuan-tuan dengan pujukan setan yang satu itu. La uzayyinanna lahum. Dia kata aku akan pujuk, akan goda, akan perhiasi. Itulah yang sedia ada. Tuan-tuan, sungguh tak percaya tuan-tuan tengok beberapa bulan lagi ni nak raya. Kan? Berapa lagi tuan-tuan? 3-4 bulan lagi raya. Tuan-tuan, nanti orang rumah kita dipujuk lagi oleh setan. Dia cakap dengan laki kau, tu kursi set ganti. Kan? Kursi set ganti. Maka dia tolong cakapkan, bang, bila nak ganti ni kursi set ni? Kan? Abang hari tu kan ustaz dah kata nak raya besok nak datang rumah. Gang ni tak ganti, malu dengan ustaz. Dia tak payah hujah Al-Quran, hadis tuan-tuan. Hujah ustaz aja. Suami dia ikut tak ikut tuan-tuan? Macam Pak Sarip. Ikut. Isteri pujuk supaya ganti apa? Kursi set. Suami kata tak boleh minat, abang tak ada duit. Duit tak ada. Kan? Sawit melawas. Nak cakap macam mana? Hujah memang power punya tuan-tuan. Isteri tuan-tuan dipujuk lagi setan. Tak apa, tak payah duit kot memot, tak payah ada duit awal. Janji nak hantar terus, bayar kemudian. Tak ada hujah lagi tuan-tuan. Kena kot memot. Faham tuan-tuan? Kot memot bayar tak bayar tuan-tuan? Ambil dulu, bayar. Tak bayar baru masuk kod. Tu bunyi dia tuan-tuan. Tu isteri kita pujuk, betul ibu-ibu kat sebelah tu, betul? Tak je. Kalau tak nanti balik, kerusi kat rumah tu dibuang. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, yang saya nak sebutkan kepada kita, setan punya kerja itu diluluskan oleh Allah. Bahkan Allah cabar. Allah kata kalau kau berani, engkau mampu, gunakan suara kamu. Kemudian Allah kata apa? Bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kamu nak serang dia ke, nak lawan dia, pergi bawa tentera berkuda dan tentera jalan kaki. Setan pun ada tentera berkuda dan tentera jalan kaki. Wasyarikum fil amwal wal awlad. Dan kamu kongsi, bersyarikat dalam harta dan anak mereka. Pergi tengok dia belanja harta mana. Pergi tengok sama-sama dengan anak dia. Tuan-tuan, anak kita setan pujuk tuan-tuan. Hol tak pergi tuan-tuan. Anak kita setan pujuk tuan-tuan. Masjid surau tak pergi. Anak kita setan pujuk tuan-tuan. Subuh tak bangun. Kenapa? Main handset. Siapa beli? Ibu-ibu tolong belikan. Anak tak bangun subuh, isteri dapat dosa, suami dapat dosa. Ni kerja setan. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh faham atau tidak? Ibu-ibu kat belakang tu boleh faham? Faham ya? Balik nanti buang semua handsetnya tu. Dan ini beri peringatan. Artinya, kalau saya sebut ringkas dengan ayat Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan boleh faham, ibu-ibu boleh faham. Artinya sekarang ini ibu-ibu telah ada ilmu. Cuma tinggal amal aja. Ilmu dah ada, amal belum tentu. Itu sebab tuan-tuan kita nak ajak anak kita, isteri kita, suami kita untuk buat benda baik, bukan satu benda yang senang, bukan tuan-tuan. Ini tuan-tuan minta maaf cerita tuan-tuan, boleh datang Masjid Khul ni, umur dah macam Pak Sarip ni. Tak gitu. Umur dah macam Pak Kiai.
Umur dah macam saya tuan-tuan. Masa dulu, masa muda-muda, dekat mana tuan-tuan Pak Sadiq? Masa muda-muda dulu, tak ada dekat sini tuan-tuan. Betul atau tidak? Artinya ini Allah bagi hidayah. Alhamdulillah. Masih kuat lagi lawan dengan syaitan. Tak berhenti tuan-tuan, kita pertarungan hari-hari. Bukan seminggu sekali, hari-hari kita bertarung dengan syaitan. Itu baru satu musuh. Belum lagi nafsu, belum lagi ilmu, belum lagi orang non-muslim, belum lagi banyak sangat musuh. Dengan syaitan pun dah tombang terguling. Jadi tuan-tuan, yang saya ingatkan, jangan tinggalkan majlis ilmu ini. Kerana kita akan menyaksikan suasana yang lagi dahsyat daripada apa yang kita ada pada hari ini. Apa yang dahsyatnya? Kita akan lihat orang tuan-tuan murtad dan orang lari daripada agama, keluar daripada Islam, tak jaga iman dalam tempoh yang paling cepat belum sampai 12 jam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petang kafir. Kalau pagi beriman, petang kafir, sampai tak 12 jam. Tak sampai 12 jam. Artinya Nabi dah sebut betapa laju dan cepatnya orang merubah pendirian. Laju dan cepat orang merubah pendirian. Tu tuan-tuan, kita kena tengok. Dan kita ni pasti diuji. Saya tuan-tuan dan tuan-tuan juga dan ibu-ibu semua akan diuji oleh Allah. Dan itu adalah benda pasti, bukan benda janji saja. Benda pasti. Allah Ta'ala kata, asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka itu berkata aku beriman dengan Allah wa hum la yuftanun, sedang mereka itu belum diuji oleh Allah Ta'ala. Kita ni pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kalaulah sebagai seorang beriman dia tak nak ujian, itu sebenarnya tuan-tuan bukan orang beriman. Orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dia diuji dengan ilmu, sama ada diuji dengan senang, sama ada diuji dengan susah, sama ada diuji dengan sihat, sama ada diuji dengan sakit, sama ada diuji dengan lapang, sama ada diuji dengan sempit, sama ada diuji dengan kaya atau miskin. Maka bergantung kepada ujian masing-masing. Pasti itu tuan-tuan akan diuji oleh Allah. Biasanya orang ni tuan-tuan kalau diuji, dia cepat mengalah. Sebab itu tuan-tuan, sebagai seorang beriman, dia kena selalu berdepan dengan ujian. Kenapa? Nak memastikan iman dia itu, tingkatan iman itu sentiasa naik, sentiasa naik, sentiasa naik. Jadi tuan-tuan, kita ingat elok-elok tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala ni kepada kita, selalu kadang orang-orang dia akan jatuh dengan ujian. Dia jatuh dengan ujian. Manusia ni cepat mengeluh apabila tetapi dia cepat seronok kalau dipuji. Kalau dipuji jangan tuan-tuan, memang suka. Kan? Tapi antara pujian dengan ujian, tuan-tuan, kalau dipuji itu dia punya jatuh macam nangka busuk. Kalau dipuji itu jatuhnya macam nangka, kan? Tuan-tuan kena ingat tu. Faham ibu-ibu? Kita akan diuji oleh Allah. Bergantung kepada iman masing-masing. Akan diuji. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Nabi dijadikan manusia sebagai contoh kepada kita untuk melalui setiap jalan ujian itu. Sebab Nabi adalah manusia yang telah berjaya, sehingga Allah sendiri memberi pengakuan fattabi'uni. Kita nak dapat kasih sayang Allah tuan-tuan, kan selalu dalam wirid kita sebut ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbata wa ma'rifata. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku, ya ilahi anta maksudi, ya Allah Engkau lah matlamat aku. Allah matlamat kita. Dah yang ini memang masing-masing, tapi walau masing-masing tahu yang tersasar pun banyak, yang tersesat pun banyak. Dia tahu dah Allah tu matlamat dia, tetapi yang tersasar pun banyak. Waridaka matlubi, dan redha Engkau aku nak, wahai Allah. Kan? Redha tu, redha Allah Ta'ala kita nak. Tapi tuan-tuan, ramai yang dimurkai. Redha dia cari, murka ramai. Sebab tu kisah zaman Nabi Musa dulu tuan-tuan. Kisah zaman Nabi Musa itu, dulu dia pernah tanya dengan Allah, nak mencari redha ni kat mana? Kan?
Kita biasa kalau isteri redanya pada suami, kalau anak pada mak bapak. Tapi redha ni pernah ditanya oleh Nabi Musa AS. Apa kata Nabi Musa? Ilahi dullani ala amalin ibtigha'an wajhi. Wahai Tuhanku, tunjukkan aku satu amalan yang kalau aku buat ni boleh sampai kepada redha-Mu. Nabi Musa pernah minta dengan Allah, dullani ala amalin ibtigha'an wajhi, sebagai amalan sampai redha Kamu. Maka Allah jawab soalan daripada Nabi Musa, inna ridaya ala ridhaka bi qada'i. Redha aku itu berada ketika kau redha dengan qada'ku. Kita akan berada dalam keredaan Allah apabila kita redha dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah tentukan kita redha, maka ketika itu redha Allah ada pada kita. Saya selalu bagi contoh paling mudah. Perkataan redha ini disebut dalam Quran untuk supaya tak payah kita cari-cari. Quran kata, Allah kata dalam Al-Quran, Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu, ayat wa raditu lakumul islam madinah, tu ayat ni. Allah sebut perkataan aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi untuk tak payah kita cari susah-susah, tuan-tuan. Artinya kalau kita boleh tundukkan diri kita, kita boleh tundukkan nafsu kita, kita boleh jadikan diri kita memakai Islam sebagai pakaian, Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai cara kita hidup, maka ketiga kita boleh menjadikan diri kita mengikut Islam. Ketiga itu redha Allah bersama dengan kita. Kerana Allah sebut macam tu. Kita kena pilih Islam sebagai cara hidup. Saya sebut demikian, tuan-tuan, bukan nak kata tuan-tuan tu tak pilih Islam. Tuan-tuan dah lama pilih Islam dah. Menjadi cara hidup. Tetapi tuan-tuan, ada setengah-setengah orang, dia faham Islam ni macam ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok pokok kelapa, ni perumpamaan. Biasa orang Melayu ni kalau bagi perumpamaan, dia senang faham. Bagi ayat Quran, tak berapa nak faham. Bagi perumpamaan. Apa dia? Kalau pokok kelapa, kita tengok pokok kelapa tu, akarnya mesti disebut akar, batangnya batang, daun dia daun, pucuk-pucuk, buah-buah. Kita tak akan jumpa akarnya kelapa, batang rambutan. Pucuknya kelapa, buahnya rambutan. Daunnya kelapa, lidinya rambutan. Ada jumpa macam tu? Tapi ada orang jenis faham macam tu. Akarnya dia faham kelapa, tapi batangnya rambutan. Boleh faham itu? Masa kecil ikut Islam, dibangkan. Bang, ikut Islam. Besar sikit, tak ikut Islam. Besar sikit, anak besar sikit, Allah kan Nabi kata apa? Adibu auladakum bisalasi qisas. Ajar anak kamu 3 perkara. Apa 3 tu? Qiraatul Quran, apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul wa qiraatul Quran. Kenalkan Allah, kenalkan Rasul, bacakan Quran. Itu anak masa kecil. Tapi cuba tengok hari ni. 3 ni ada tak kat anak kita? Ibu-ibu ada tak? 3 ni ada. Ibu-ibu ada. Ni, ada tuan-tuan. Yang ada handset. Ni yang saya nak sebut, tuan-tuan. Tu yang pokok kelapa, batang rambut. Tuan-tuan kena ingat betul-betul, ibu-ibu kena faham ni Islam yang ditinggalkan oleh Nabi. Allah sendiri kata waraditu lakumul Islam madinah. Aku redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Ni tuan-tuan, kita tengok bermakna kalau Islam sebagai agama, daripada kita kahwin, daripada kita sampai dapat anak, anak itu besar, dia bujang, dia dewasa, dia kahwin, sampai mati, dia mesti pokok kelapa. Bukan pokok kelapa campur pokok rambutan. Faham ibu-ibu? Tu anak kita Allah Ta'ala dah sebut apa yang nak diajar. Bila besar apa nak diajar, dah memang ada. Tetapi kita tengok hari ni, tuan-tuan, orang putih, orang barat, dia pandai, tuan-tuan, kan? Dia nak selewengkan kita. Anak kita, tuan-tuan, bagikan Quran, nangis tak diam. Macam Pak Sarip, ya.
putunya nangis cuba bagikan Quran, diam tak? Aduh, habis ngamuk tuan. Silap-silap bukan anak tu dimarah, neneknya kena marah. Kan? Tapi bila bagikan handset, anak tu diam. Bagikan handset anak diam, bagikan neneknya tak diam. Ni tuan-tuan. Jadi kita kena tengok betul-betul zaman hari ini, kaedah pendidikan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, dulu kalau kita ngajar anak kita dibawakan rotan. Ni Ustaz, rotan kalau degil, rotan ada, janji jangan patah riuk sudah, kan? Sekarang hari ini kalau ustaznya rotan, siapa yang kena saman? Siapa masuk mahkamah? Ustaznya juga. Dah terbalik tuan-tuan dunia hari ini. Sebab tu tuan-tuan, godaan setan tetap tiap-tiap hari akan kita lalui. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kenapa kita kena tengok hari ini tuan-tuan. Ada orang hari ini yang memahami Islam tidak sebagaimana yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham Islam cara dia. Tuan-tuan, dia faham Islam cara dia. Ni tuan-tuan kena ingat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang satu zaman kepada umat aku, tidak kekal daripada Islam itu kecuali tinggal nama. Namanya aja Islam, tapi intinya tak ada. Intinya tak ada. Itu sebablah tuan-tuan, kita hari ini amat bimbang. Amat bimbang. Kenapa amat bimbang? Sebab apa yang telah disebutkan oleh Nabi telah berlaku pada hari ini. Bukan akan datang tuan-tuan, hari ini telah berlaku. Saya nak tanyalah tuan-tuan, LGBT ni dekat Malaysia ada tak? Ada tak? Ada kan? Pak Sarip tahu tak LGBT ni apa? Mbuh apa? Tak, walaupun tuan-tuan ialah, tuan-tuan ni tak biasa dengan benda-benda macam ni. Kan? Saya bukan biasa sangat, tapi sebagai ustaz dia kena tahu. Nak kena beritahu masyarakat kita hari ini supaya kita tuan-tuan hidup atas muka bumi ni, kita tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Betul tuan-tuan? Kita ni kalau nak berwirid panjang siang malam boleh. Tuan-tuan nak dapat syurga boleh. Tetapi tuan-tuan kena tengok belakang anak dan isteri itu. Kalau tuan-tuan wirid pegang tasbih sampai tasbihnya kilat tuan-tuan, tapi anak isterinya tak dikilatkan tuan-tuan, agak-agak boleh masuk syurga dah. Silap-silap amal kita nak masuk syurga tu undur balik. Kenapa? Dakwaan daripada anak dan isteri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, kamu akan ditanya tentang pimpinan kamu. Jadi artinya tuan-tuan, kita pun kena reti juga situasi yang berlaku pada hari ini. Dengan tak menafikan, wirid pun penting, zikir pun penting. Kerana suasana yang berkecamuk, kepala otak kita jadi stres. Jadi nak tenangkan kena wirid. Jadi hol kena ada. Ya, majlis ilmu kena ada. Tetapi kena juga dengar ceramah yang situasi semasa. Tempat kita ni tuan-tuan, LGBT ada. Apa LGBT tu? Lesbian. B apa tu ya? Bisexual. Itu. G. Transgender. G. Gay. T itu transgender. Tuan-tuan kena ingat. Yang saya ingatlah tuan-tuan, berita yang dimaklumkan dekat Sulawesi Palu tu, yang dipalu oleh Allah Ta'ala. Palu di Sulawesi dipalu oleh Allah Ta'ala. Diterbalikkan buminya. Kampungnya ditelan bumi. Itu 6 bulan sebelum peristiwa itu berlaku, dilaporkan di TV sanalah tuan-tuan. LGBT itu dah jadi benda biasa. LGBT. Kalau dulu zaman Nabi Lut alaihissalam tuan-tuan, zaman Nabi Lut tu liwat. Liwat tu lelaki dengan lelaki sahaja. Terbalik bumi Sadum, diterbalikkan. Artinya tuan-tuan tengok Sulawesi diterbalik, ditelan buminya, ada tak ciri-ciri tu? Dan kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, umat Nabi Muhammad dia akan tambah lagi, bukan sekadar lelaki dengan lelaki,
perempuan dengan perempuan dipanggil lesbian. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, ni saya nak contohkan dekat Facebook, ada satu public speaking ataupun satu ceramah yang diadakan di Universiti Islam Antarabangsa. Tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook. Ada satu public speaking disampaikan di Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa ni yang belajar tuan-tuan, orang nak ambil BA, nak ambil master, nak ambil PhD. Orang Islam, Universiti Islam yang orang ada agama yang gerti. Apa yang saya tengok tuan-tuan, ketiga diberi public speaking, ada orang tanya. Yang tanya ni tuan-tuan bukan orang kafir. Yang tanya ni bukan budak-budak, tetapi yang tanya ni yang ngaji dekat UIA, orang bijak pandai. Apa dia tanya? Dia tanya soalannya, apa masalah Islam dengan LGBT? Itu soalannya. Apa masalahnya sebenarnya Islam dengan LGBT? Itu soalan apa tuan-tuan? Satu soalan yang nak menganggap benda tu benda biasa. Ni tuan-tuan, zaman hari ini itu dekat IPTA, dekat pendidikan tinggi tu, Institut Pendidikan Tinggi yang ada pada hari ini. Dengan maksud tuan-tuan apa dia? Anak-anak kita pun tak terlepas daripada perkara tersebut, sebab anak-anak kita pun pergi ke Menara Gading. Jadi menunjukkan kepada kita tuan-tuan, kalau LGBT tuan-tuan ada, bermakna sejarah zaman Nabi Lut ada atau tidak kemungkinan bala itu turut menebalikkan kita punya negeri dan negara tuan-tuan. Kalau dah Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita 2006, tuan-tuan kena ingat, Allah beri peringatan kepada kita 2006. Dulu kalau kita dengar bencana ni, Kelantan, Terengganu dengan Kedah kan. Selepas pada Thailand tu bah. Tetapi 2006 Johor tenggelam. Kota tinggi dah tak tinggi, tenggelam kotanya. Segamat tuan-tuan tempat saya tuan-tuan, tempat saya tu yang atas bukit Segamat tu, rel kereta api tercabut pergi tengah jalan. Tuan-tuan, tak pernah punya bah macam tu, banjir macam tu. Tak pernah berlaku. 2006 berlaku. Maknanya tuan-tuan, ini peringatan daripada Allah. Sebab itulah tuan-tuan kita kena ingat, jangan buat main dengan Allah Ta'ala. Jangan ganggu gugat syariat dia. Tuan-tuan, kalau kita ni sebagai umat Islam tak jaga Islam, tak jaga iman, Allah kata dalam Quran ayatnya begini. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tidak mau infiru tu mana keluar, tak ambil tanggungjawab jaga Islam, tak ambil tanggungjawab bela Islam, tak nak ambil, yu'azibkum azaban alima, kami azab kamu, kami musnahkan dulu, wa yastabdil qauman ghairakum, masa tu diganti orang lain ambil tanggungjawab. Artinya kalau namanya orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, dia tak nak jaga Islam, nanti tuan-tuan dimusnahkan oleh Allah, orang lain pula akan ambil tanggungjawab. Tu tuan-tuan kita cukup bimbang. Ni Parit Jambi ni tuan-tuan pernah banjir tak? Banjir pernah? Tak pernah? Tak pernah je? Tak pernah. Bila tak pernah tu biar tak pernah teruslah tuan-tuan. Kan? Tetapi tuan-tuan, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Allah batang kali hari tu tuan-tuan, duduk dekat bukit, duduk dekat gunung. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan amarahnya tuan-tuan, habis mati berapa orang tuan-tuan. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerosakan atas muka bumi dan atas laut sebab tangan-tangan manusia. Sebab itulah kita kena beringat. Kita kena beringat sama-sama. Ini benda yang kena ingat. Selalu kena ingat. Sebab amaran daripada Allah. Jadi kita ni jangan terlampau suka sangat tuan-tuan. Ya, ibu-ibu kena ingat, ini ujian daripada Allah. Akidah akan diganggu gugat. Akidah akan diganggu gugat. Bayangkan tuan-tuan, saya haji ni macam faham. Ni macam suruh panjang lagi ni tuan-tuan.
Saya nak sebut tuan-tuan, nak sebutkan, tuan-tuan tengok, kalau orang-orang belajar di pondok, dia belajar tauhid dengan kitab sifat 20 ataupun kitab Risalatut Tauhid dulu-dulu. Kitab Risalatut Tauhid. Kitab itu mendedahkan tentang sifat 20. Ya, aqaidul iman, yang dalam akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ada aqaidul iman, ikatan-ikatan iman. Berapa banyak? 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus, jadi 41. 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, 1 yang harus bagi Nabi, 9. 41 campur 9 jadi 50. 50 tu dipanggil aqaidul iman, terkandung dalam lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi nak belajar tu tuan-tuan, bab syahadah tu dengan kaedah sifat 20 tadi tu, kita tengok tuan-tuan, kalau buka kitab tu, bila ustaznya mengajar, yang dengar matanya belera aja. Tahu tuan-tuan belera? Tahu? Macam apa? Pelita dan habis minyak, belera ngantuk je kan? Tu nak belajar bab tu, cuba ajarkan kepada anak kita tuan-tuan sifat 20, bukan belera, memang tak datang. Zaman hari ini tuan-tuan, zaman hari ini, artinya apa tuan-tuan? Bab akidah ni ramai orang tak belajar. Bab akidah, orang bab ibadat rajin belajar, orang bab wirid rajin belajar, tapi bab akidah orang lambat nak belajar dan tak suka nak belajar. Ni tuan-tuan akhir. Sebab tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum wajibnya sembahyang, sebelum wajibnya puasa, sebelum wajibnya haji, sebelum wajibnya zakat, sebelum wajibnya perang, wajib berakidah itu dulu dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun. Kita ni pula tuan-tuan sekali dengar hul, belajar akidah, kitabnya tak ada, bukunya tak ada, pennya tak ada, pakai telinga aja. Tengok tuan-tuan hebat tak hebat? Bukan tuan-tuan lah, ni orang lain. Kan? Tu tuan-tuan. Kalau orang dulu, saya pernah tuan-tuan pergi pondok Sungai Durian. Saya pernah tidur 2 hari di pondok Sungai Durian dekat Kuala Kerai sana tu. Ayolah kat sana, kawasan sana tuan-tuan, pergi Kubang Kerian ke Kuala Kerai gitulah. Saya pernah pergi sana dekat pondok Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pondok Sungai Durian. Saya pernah duduk 2 hari saja pergi ziarah dan ikut kuliah subuh pada ketika itu anak Tuan Guru. Masa dia mengajar tu tuan-tuan, mengajar kitab Tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi, kitab tebal-tebal. Saya pun pergi duduk. Ramai inilah lebih kurang tuan-tuan. Tiap-tiap seorang, walaupun tua-tua macam Haji Sarip ni, masing-masing ada kitabnya, ada bukunya. Saya pun tanya, kenapa Ustaz kena ada buku ni, kalau kita dengar tak boleh ke? Nanti kalau Tok Guru mati, kita boleh dobit, boleh ngajar, ada kitabnya. Jadi maknanya besok kalau Tok Guru mati, kalau kita tak ada kitabnya, otaknya pun dah tua, nak ngajar apa dia? Dia cakap gitu tuan-tuan. Tu tuan-tuan. Artinya tuan-tuan, nak tidak kena ada kitabnya juga. Kan? Yang kita ni jenis umum. Sebab apa tuan-tuan? Bukan nak jadi ulama pun. Kan? Bukan nak jadi Tok Mufti pun. Cuma nak istiqomah nunggu mati aja. Tak gitu tuan-tuan? Istiqomah nunggu mati. Yang penting kita hidup istiqomah, beramal dengan Islam, beriman dengan Allah, dengan Nabi, dan mati dalam keadaan macam itu. Sebab itu tuan-tuan, di mana juga kita berada, Islam kena jadikan kita punya panduan. Dan Islam itu dia mesti merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, bukan merujuk otak kita sendiri. Sebab apa? Ada sekarang zaman hari ini dipanggil Islam sekular. Ada di hari ini tuan-tuan dipanggil Islam sekular. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asyirah dia ada kitab 4 Fatwa Mu'asyirah dia. Maka dalam kalau tak silap jilid yang pertama disebut Islam siasi. Tuan-tuan, Islam siasi. Apa dipanggil tuan-tuan? Islam sekular lah ni. Islam ilmani. Islam sekular tuan-tuan. Apa dia Islam sekular? Islam sekular dia punya moto dia punya kata cogan katanya malillah lillah wa malil qaisar lil qaisar. Apa yang milik Allah serah ke Allah, apa yang milik pemerintah serah pemerintah. Bahasa mudah,
Agama serah ke Allah Ta'ala, tak ada hubung kait dengan pemerintahan. Agama perintah serah pada Allah Ta'ala, nafsi-nafsi, tak ada kait dengan kehidupan. Nak sembahyang, sembahyang, tak nak sudah. Nah itu tuan-tuan, jenis apa? Jenis Islam sekular. Macam itulah tuan-tuan. Kan? Kalau bahasa kita ni Islam sekular. Sekolah tuan-tuan, sekolah air itu. Tuan-tuan, bahasa kita mudah. Tapi tuan-tuan, hari ini macam itulah kedudukannya. Ada golongan orang mengaku Islam tetapi tidak menggunakan Islam dalam cara hidup. Dalam cara hidup. Kalau tuan-tuan nak faham benda ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok perdebatan di sebelah negara kita, Indonesia. Bagaimana mereka cuba menyamakan antara Islam dengan Pancasila. Itu di Indonesia tuan-tuan. Sedangkan Islam ini, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Islam datang daripada Allah, bukan adonan manusia. Islam datang daripada Allah, bukan buatan manusia. Tiba-tiba tuan-tuan Pancasila dengan Islam nak disamakan. Mana boleh tuan-tuan, itu dekat sebelah negara kita. Ini tuan-tuan dekat tempat kita, tuan-tuan kena jaga-jaga. Apa yang saya sebut, masalah akidah, masalah kepercayaan, masalah keyakinan akan diganggu gugat. Bila keyakinan tuan-tuan tak ada, yang lain habis. Yang lain habis. Mudah untuk diganggu gugat. Tu. Boleh faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dah faham, cukuplah kadar tu dah 10.30 6. Jadi cukuplah 10.30. Jadi saya tuan-tuan, insyaAllah kita sambung hari lain pula tuan-tuan, insyaAllah. Kalau ikut jadual saya tuan-tuan, 5 hari bulan Khamis dekat Farid Ambas. Kalau tak silap lah, Surau Farid Ambas kalau tak silap, hari Khamis insyaAllah. Jadi untuk pagi ini cukup sekadar itu. Moga-moga kita semua dapat manfaat dan tuan-tuan boleh faham. Kalau tak faham, saya ulang balik esok dekat Surau Farid Ambas insyaAllah tuan-tuan, untuk bagi faham. Kan? Sebab kadang-kadang maklumlah tuan-tuan, sekali cakap tu kadang-kadang macam orang kata apa, macam apa, sekali bas saja, tak berapa nak ingat. Jadi kena 2-3 kali cakap. Biasalah tuan-tuan, orang dah tua-tua ni, bukan dia tak dengar, kadang dia buat-buat tak dengar. Jadi kita kena ulang-ulang. Kata ulama dalam syair, iza karrara qarrar, iza karrara qarrar. Bila diulang-ulang-ulang, dia akan jadi tetap. Bila diulang-ulang, dia jadi faham. Jadi kena ulang-ulang. Jadi kalau besok saya ulang tuan-tuan, tuan-tuan makin faham. Bukan makin tidur tuan-tuan, makin faham. Ya, bila saya ulang. Kenapa tuan-tuan diulang tu? Sebab tuan-tuan pun kalau makan, kan? Tadi saya datang makannya roti dengan apa je? Yang bulat-bulat tu apa? Donat, roti dengan itu dah biasa hari-hari, tapi dah ada tu yang makan juga. Kan? Betul tak? Ya alhamdulillah. Kalau ada nasi lemak pula besok pun nasi lemak juga. Mana hari tu makan tu juga boleh terima, tekan tuan-tuan, boleh terima. Kan? Maknanya tuan-tuan kalau besok sebut yang sama pun boleh terima tuan-tuan, insya-Allah. Jangan tuan-tuan termuntah balik sudah. Kan? Sebab kalau dah banyak sangat makan ni, silap-silap sakit perut, muntah balik. Sebab tu kadang-kadang benda betul ni tuan-tuan, kalau tak pandai terima, dia boleh jadi demam. Boleh jadi pening kepala. Kan? Tak percaya tuan-tuan, nanti balik ni, tuan-tuan tengok, bila balik tu, dia mesti tanya, kau faham tak ustaz cakap tu? Entahlah, aku pun tak faham. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi sekadar itu untuk pagi ini, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Lu mau mana? Untuk meningkatkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, majlis menyebut penceramah seterusnya tidak asing lagi bagi kita semua, iaitu Datuk Kiai Haji Suhaidi bin Haji Solihin, untuk menyampaikan tausiah dan tausiahnya.
فليتفضل مشكورا. Barakallah. Tafadhal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin al-kiram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini majlis ilmu dapat kita hadiri di kampung Parit Jambi Madrono. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan pada pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkatan yang Allah nak curahkan kepada kita, tuan-tuan boleh hadir pada pagi ini adalah semata-mata kerana Allah dan istiqamah. Mana tahulah teguran yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, orang-orang yang berikrar Tuhan kami ialah Allah, summa istaqam, kemudian istiqamah terus menerus. Apa yang berlaku Allah beritahu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah akan turunkan para malaikat terhadap majlis itu. Apabila Allah turunkan malaikat, mana kalau turun itu mesti daripada langit turun ke bumi ya. Takkanlah turun itu daripada bumi naik ke langit. Itu terbalik ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah turunkan para malaikat daripada langit kepada muka bumi
Di mana? Yaitu di dalam majlis ilmu. Oleh kerana tuan-tuan datang ke majlis ilmu ni bukan kerana ganjaran, bukan kerana pahala, bukan kerana nak syurga, boleh? Inilah Allah kurniakan satu keistimewaan yang tidak semua orang dapat. Ya. Apabila kita telah beramal ikut paduan ataupun ingatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua telah berikrar tiap-tiap hari. Tiap-tiap kita sebelum baca Fatihah kita dah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin kita telah baca 100,000 kali agaknya ya. Mana tahulah kali yang 100,001 itu barulah dapat berkatnya. Ya. Kita dengar pada hari ini, inna sholati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, dan semua amal ibadah aku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan mati aku adalah lillah, semata-mata kerana Allah. Alhamdulillah. Mungkin kali yang 1,001 tadi barulah dapat Allah marhamna bil Quran. Kita tak tahu. Pasal yang memberi ilmu ialah Allah. Manusia, Rasulullah, para alim ulama, termasuklah Ustaz Razali tadi, telah berulang-ulang kali menyebarkan ilmunya. Dan tuan-tuan pun tak rasa jemu. Pasal apa? Dah ikrar tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apabila kita semata-mata kerana Allah, itulah baru Allah akan bukakan pintu hati kita nampak. Kalau tadi mungkin tak berapa nampak, mana tahulah Allah bukakan pintu hati kita boleh nampak zahir dan batinnya. Ya. Nah, kita nak dapat pengurniaan Allah inilah di antaranya apabila kita dapat doa daripada malaikat. Tapi macam mana kita nak dapat doa daripada malaikat? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summas taqam. Apa yang kita lakukan itu adalah semuanya kerana Allah. Apa yang disampaikan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berulang-ulang kali disampaikan, tapi la yumallu sama'u. Pasal apa? Quran itu ialah kalam qadim. Ya, kalamun qadimun la yumallu sama'u. Al-Quran itu adalah kalam qadim. Kalam Allah Subhanahu wa taala, tidak rasa jemu kita untuk mendengarnya. Walaupun yang telah 1,001 kali kita dengar pada malam, pada hari ini ya. Mungkin itulah baru Allah nak bukakan pintu hati kita. Sedar, insaf. Ya. Cara Allah nak memberi kesedaran nanti bermacam-macam jalan. Ya, lanahdiyannahum subulana.
kami akan memberi petunjuk kepada manusia ini bukan satu jalan, beberapa jalan. Mungkin dengan majlis di kampung Parit Jambi ini, mungkin di mana-mana lah pendek kata kita tak tahu. Ya, pasal yang memberi ilmu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia cuma menyampai saja. Selalu pun saya sebut ya, engkau wahai Muhammad tak boleh memberi petunjuk walaupun orang itu kamu sukai sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk walaupun orang yang kamu sukai. Tetapi petunjuk itu hanyalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kena usaha dan ikhtiar. Ya. Kita kena usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar inilah cara yang diaturkan oleh para ahli jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang diberi teguran oleh masyarakat dunia, terutama daripada orang yang bencikan Islam. Memang begitulah. Ya, cerita macam ini tak habis-habis. Tapi kita ada panduan, kita ada pegangan. Hati kita ikhlas dengan hati yang penuh. Bersih hati. Jangan ada walam yalbisu imanahum. Jangan dicampur adukkan keimanan kita dengan yang lain adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Walaupun musuh-musuh Islam memang tak akan berhenti. Kalau dah 360 setiap seorang, faham sendirilah ya. Satu orang kok sing ada dalam diri kita ni kok 360, cubalah kita berfikir. Ya. Nek orang percaya ya baca Al-Quran. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Syayatin itu takkan kita faham-faham. Ya. Kata orang Jawa, dipodopal kecepal. Tadi saya kuliah subuh di Sri Lalang, tadi pun ngono juga. Ya. Nah, rati elengke apa? Itu. Kalau tak diingatkan lupa kita. Alhamdulillah, kat sini kaum-kaum wanita begitu banyak yang datang nak dengar. Tapi tadi saya kuliah subuh tadi di Sri Lalang, bukan nak menghina sana, tidak. Sing teko ke ruang loro, wong telu kadang-kadang. Astagfirullah. Ya. Tukar lagi. Yalah. Wong sing ngomong bojone loro yo mikir loro juga ya. Lebih kurang ngono lah ya. Ojo ngantuk biar ora. Lagi-lagi lebih kurang. Sak muridnya, sak gurune ke sawaun samim maun. Itu jangan dipetikaikan sangat ya. Yang kita boleh datang, dengar, boleh terima sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan itu kita jangan ada perasaan kata ghil. Ghil itu ngunek-ngunek. Ya. Buangkan sifat yang tak menyenangkan hati. Inilah orang-orang yang jadi ahli zikrullah. Dia tak ada sifat keluh kesah. Ya.
Ini panduan seperti kena selalu disampaikan. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Dan seterusnya di akhirnya itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan itu benda yang jadi keluh kesah, ngunek-ngunek, orang percaya, orang yakin, masih suka menyalahkan orang. Allahu Akbar. Itu perkataan yang Allah gunakan dengan perkataan ghil. Jadi kita kena bersih hati kita. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Selagi hati kita belum bersih, belum dapat ilmu Allah Subhanahu wa taala, masih ada keluh kesah. Ya. Jadi ghilan itu bahasa yang pendek, tapi kita masyarakat Islam terutama yang hadir pada pagi ini kena cek, aku ni ada tak hatinya belum bersih. Kalau kita ada masih seorang ada perasaan benci, kotorlah hatinya itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa yang tak hafal baca doa ini? Allah suka orang yang bertobat dan Allah suka kepada orang yang bersih. Tapi masih disimpan saja bersifat gerem bunci karo sesama umat Islam. Tapi bukan tuan-tuan, tapi macam lebih kurang. Ayat ini dibaca, didengar tapi tak masuk. Pasal apa? Telinga ada dua. Boleh masuk kanan, boleh keluar kiri. Patutnya kan masuk kanan, masuk kiri, masuk jangan keluar, boleh ya? Ngomong sekali pula balik ngomong. Ya, isi ngono juga. Tapi dia cek masing-masing. Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sekarang hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Kalau ada dalam hati kita masih ada perasaan ghil, ngunek-ngunek, benci, tak bertegur siapa, ya, kadang-kadang tidak salaman pada orang gelap, tapi bukan tuan-tuan, tapi macam lebih kurang, ya, itu ghil lah itu. Faham tak faham kau punya masalah? Boleh? Saya kena sampaikan, tapi yang beri hidayah siapa? Balik sana. Ya. Kita kena menyampaikan, tapi yang memberi ilmu ialah Allah. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak ada ilmu melainkan kamulah yang beri ilmu. Ya. Tapi kena berfikir macam ini masing-masing. Sekarang kita hisab. Khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mana tahulah hari ini kita dengar tazkirah ni khasibu anfusakum. Alhamdulillah masing-masing menuju ke arah itu, ilmu yang disampaikan itu semua masuk dalam hati kita, tak ada yang keluar kanan ataupun keluar kiri. Semuanya sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Dan kalau boleh kita semua yang ada ni semua doakan seluruh umat Islam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Kan cantik diajar oleh Allah Ta'ala. Bukakan kami dan seluruh masyarakat kami. Bermakna selagi masyarakat umat Islam masih hatinya tertutup, ayo kita doa jamaah. Jangan berhenti, boleh ya? Qulubuna ghulfun bal la'anahumullah. Siapa yang hatinya masih diselaputi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan 1000 kali ceramah pada saja. Ya, ada mana kata orang bahasa kita ni, tiomong ni ra tiomong ya podo wae. Sawa'un alaihim a'amlartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak percaya juga.
Dengar juga tapi tak percaya. Mantul lah bahasa Indonesia. Nanti omong lagi mantul. Tapi kena hasibu sekarang. Muhasabah. Ya. Kalau kita semua menuju ke arah itu, walaupun hari ini duduk majlis ilmu tak berapa puluh kali majlis hall ni ya. Siapa pernah itu? 40 kali 50 tak kira lah ya. Mana tahulah hari ini dengar betul-betul masuk ke hati, bersih hati kita. Ya. Macam mana kita nak membersihkan hati kita? Balik. La ilaha illallah. Ucapan zikir la ilaha illallah itu miftahul jannah. Dengar juga, tapi bukan semua orang boleh dengar tau. Kunci surga ialah la ilaha illallah. Macam mana kita nak dapat kunci surga la ilallah? Senang saja. Bincang-bincang, orang ngantuk-ngantuk ngomong ni ya. Saya bak kunci, ada bak kunci ni. Kunci nak itulah, nak rengget-rengget, nak bolongan ni, nak rengget-rengget. Itu kan, drib lahu masalah dia dah. Buat contoh. Nak kunci kok cara kunai orang muni kereta ni start, ya berah. Penuh rapahan juga. Yang marah ya. Jadi rengget itulah maknanya la ilaha illallah itu cek betul-betul. Nah Ustaz Razali tadi sebut kita nak baca la ilallah betul-betul yang bersih, yang suci. Jangan yalbasu imanahum bizulmin. Kalau kita masih tak ikut perintah Allah, namanya kita zalim. Masya Allah. Zalim kepada orang lain. Rabbana zalamna anfusana. Masya Allah. Inilah berlaku di kalangan dunia di akhir zaman. Sandiwara dunia sekarang ini. Alhamdulillah. Kita syukurlah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan doa kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau boleh selalu kita baca. Dan saya cadangkan kalau boleh sembahyang malam tahajud itu subhana rabbil a'la bihamdi, jangan bangun dulu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita masih layan, kita masih zalim, masa kita tak nak terima amal Allah Subhanahu Wa Taala, pada itu namanya kita zalim kepada diri kita sendiri. Siapa yang zalim? Yang rugi bukan siapa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duduk majlis ilmu sepatutnya dapat ibadah 1000 sembahyang. Dapat pahala ziarah 1000 orang sakit. Dapat pahala 1000 menghantar mati ke kubur. Satu. Duduk macam-macam dapat. Tapi rupanya kosong. Allahu Akbar. Ya. Macam mana tandanya kalau kita nak tahu kosong, itu dekat berceramah. Masih diam, tak nak bertegur sapa. Masih tak nak berbaik-baik. Masih melayani kepada nafsu. Ya, Allah turunkan ayat wan nafsu ya. Jadi wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla, sambung terus panjang sangat ya. Akhirnya wan nafsi wa ma sawaha. Kalau boleh sembahyang duha selalu baca ini boleh ya. Kalau boleh ya. Ataupun kita sampai baca sendiri habis sampai wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini satu doa yang terlalu baik. Ya. Nafsu ni Allah beritahu wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Allah bezakan
makhluk. Yang teristimewa malaikat, yang kedua manusia. Tapi mengapa Allah letakkan nafsu manusia? Pasal diberi nafsu lah Allah letakkan taraf manusia lebih tinggi daripada malaikat. Pasal wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Walaupun ada nafsu, tapi dia kena jaga nafsunya, jangan aku melayani dia. Senang cakap selalu kita dengar ya. Afdalul jihad jihadun nafsi. Jihad yang paling besar sekali nilainya lawan nafsu. Ya. Walaupun pada tanya tuan-tuan duduk macam ngantuk, tapi cuma pada zahirnya ngantuk, tapi hatinya tak ngantuk. Boleh? Ngomong penak. Cakap senang. Itulah di antaranya. Ya, jadi apabila kita masih melayan seruan Allah, nafsu tidak akan menguasai diri kita. Ya. Boleh? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang menghalang dirinya nak berzikir kepada Allah yang sifatnya kasih dan sayang, kami selamatkan daripada dikuasai oleh si syaitan. Sebanyak berapa tadi? Balik tadi ya. Jangan lupa lagi. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 100, 360 sedang berada setiap seorang. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tandanya apa dia? Asal 360 tu, kalau 360 sekali memang pom-pom punya lah ya. Kalau masih 1, 2, 3, tanda-tandanya itulah. Nara ngantuk, ya benci, nara benci, ya ngunek-ngunek. Astaga. Ngunek-ngunek tahu ya. Ada keluh kesah. Masih tak terima lagi teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya-Allah kita akan sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang yang beriman sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 360 kita berekrar janji tadi sebelum ada Razali tadi ya. 360 berekrar janji ya, yang dia merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja manusia, apa akan bersama-sama mereka. Tengok, dia ikrar janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semua manusia aku akan sesatkan mereka. Wala udillannahum, itu bahasa yang pendek, yang ikrarnya iblis setan 360 bermula daripada raja iblis namanya Azazil ya, sampai sekarang disebut iblis. Pasal apa? Iblis ini berputus asa. Jadi kalau manusia suka berputus asa, lebih kurang macam kiamba ini kok kasar ni ya. Faham tak faham kau punya masalah. Kados kiamba ini kok. Ya, kena belajar sikit ya. Masya Allah. Allah sebut, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai manusia, jangan kau melayani iblis syaitan 360. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan, iblis dan pengikutnya adalah musuh kamu yang paling nyata sekali. Sampai 360 tak ada kerja lain. Ini tak nang jambi ki setiap orang 360. Ini tak ada sesuatu nyawit barang. Orang sempat. Ya. Dia tak ada kerja, ada arak nyawit barang. Kerjanya itulah wala udillannahum. Setiap manusia tetap aku akan sesatkan kepada mereka. Bermacam-macam cara dan jalan. Mungkin dengan anggota telinga, mata, mulut, tangan, kaki, semuanya.
Tanda-tandanya kalau pada hari ini ada majlis ilmu tak datang, tu iblis dah berjanji lah menyekat kaki tuan-tuan berjalan, jangan berjalan. Jangan pergi majlis ilmu. Bisa apa? Sarip tapi bien. Bukan sarip saiki tau. sarip bien. Yang ini kita tengah gombok rodon orang-orang ya. Orang aku loh gitu lagi. Bukan nak tak ada. Dia cakap tenang begitu. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ia berjaya kawin borondo tenan dah kuya. Terus ya pernah. Ya. Kawin borondo ni satu keuntungan tahu. Pasal apa? Rasulullah bujune lebih daripada 4-5. Sing perawan ku siji tok ya pernah. Kabeh golek borondo tahu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal aunu alal armilah kal mujahid gitu ya. Paleman guru. Ya. Tolong mak janda itu jihad yang besar dalam fisabilillah. Bukan kita nak kawin kalau dia nak oleh, alhamdulillah nak orang ya apa boleh buat. Ya boleh ya. Amin. Tapi buat Sarip berjaya tenan, termasuk ya tak payah sibuk lah. Ya, kata kita ada jalan, ada peluang. Mudah-mudahan. Tapi bukanlah niat kita kerana itu sama-sama. Kan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kan macam-macam cara ya. Lanah diannahum subulana. Bukan sabilana. Kami akan tunjukkan beri hidayah kepada manusia yang beriman beberapa jalan untuk mereka. Ya. Ini kalau saya lah ini dah pukul 11 lebih ni dah lewat masa nanti ya. Selalu ceramah saya selalu sebut ten setitik tapi kemerti. Ini amalan biasalah. Ya. Biar ceramah sikit tapi berkesan, boleh? Termasuk senyum saja. Jadi alasannya kalau saya ceramah pendek ringkas, cepat berhenti, cepat khataman. Kalau ada makan, cepat balik, cepat rehat. Boleh? Setuju tuan-tuan? Setuju tak setuju kau punya masalah. Begitulah. Ya. Alasannya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala beritahu adalul amal ya Allah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ya. Cantik hadis ini. Semua yang dengar ini jangan lupa hadis ini ya. Adol, amal yang paling afdol di sisi Allah apabila menimbulkan kegembiraan kepada sesama orang yang beriman. Termasuk pendengar ceramah apabila wabillahi taufiq mai. Asal ngantuk-ngantuk melek-lek terus tahu. Ya. Lu kok menang wai. Itu alasan idkhalus surur. Tapi bukan duduk majlis saja. Wong wedok pun ada ulang. Wong wedok asal layani suami itu idkhalus surur kepada suami ya dah. Malah disebut oleh Rasulullah istri surganya siapa? Suami. Ya. Wah, apa misalkan abang bacakan ya. Iza sholatil mar'atu khamsaha wa khomat sampai panjang terus lah sampai awal kabeh. Ya. Istri itu asal menunaikan kewajiban termasuk wa ta'az zaujaha. Surga sedang menunggu ketibaan Anda. Boleh Bu? Juga menang baik. Termasuklah kalau istri beri peluang, bang, nak kawin kali kawinlah bang, asal aku dijaga dah. Itu satu peluang tau. Wani. Marah ibu, jangan marah Bu ya. Kalau tak itu saya tak bacakan hadis ini. Pak Ghazali pun tak baca. Ya. Tiket surga istri adalah suami. Ya Allah. Tak faham lagi ke? Jadi tak ada isteri yang masa muka, tak ada isteri yang
benci kepada si suami. Apa? Daripada manten baru sampai manten bodol. Saya kasar bodol ya. Manten lawas lah bodol. I love you, aku cinta padamu. Boleh bu? Dengar betul. Pasal cinta ini kunci surga. Miftahul jannah. Ya, kunci surga. Kita semua Islam berpandukan seperti ini. Selamat dunia. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sekianlah saja. dah sampai ke hujungnya. Dah sampai ke itu ada asal kita semuanya menggembirakan kepada sesama umat Islam, terutama isteri kepada suami, suami kepada isteri, pemimpin kepada rakyat, dan kita dengan makhluk Allah Ta'ala pun suruh menggembirakan kepada mereka. Umpamanya lah, sama nak tuki buat basah kan, di masak-masak kan mangan, situ mangan kan dagingnya kan. Ndase karo turini sapa sing mangan? Kucing sing mangan, tapi kucing sing mangan ndas dhek ora turu bengi dhek sembahyang tahajud. Tangi bengi sing mangan daginge ngoro, tapi udah sampean tapi marah. Ya. Alhamdulillah, dah panjang sangat nanti ya. Nanti besok tanda dengan ceramah nanti muzakarah. Jadi mudah-mudahan balik kita ada panduan, ada tempat kembali insyaallah. Ya, selagi kita masih berpegang teguh wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul, kita rujuk kepada al-Quran hadis tapi kena ijma' ulama. Jangan Quran hadis nanti tafsir sendiri. Itu timbul macam-macam manusia yang nak merusak. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lepas berhenti, lepas zikir, kalau ada makan tak minta, tapi kalau tiwai alhamdulillah nak orang tiwai ya. Sekianlah saja, mudah-mudahan tazkirah pendek yang ringkas insyaallah kita akan ikuti lagi, walaupun dah 1000 kali disebut pun sami'na wa ata'na. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi ahyana bil iman wa dahilnal jannata ma'al iman. Allahumma hina bi hayatil ulama'il amilin rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu.